Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh saf jawatan kuasa serta para jemaah muslimin dan muslimat surau Al-Falah, Bandar Damai Perdana Ceras, dan seterusnya para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama merafakkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memilih kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu ini walaupun secara maya. Jadi alhamdulillah dapat kita teruskan kembali pengajian ilmu iaitu kuliah takmih online kita ini. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat dan kebaikan ilmu yang boleh kita perolehi untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan penuh keyakinan dan keimanan dasarkan Quran dan juga hadis, insya-Allah. Jadi kita masih lagi perbahasan kita dalam hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan lampiran, berkaitan dengan lampiran daripada hadis Jibril, hadis yang panjang sebelum ni kita bincangkan. Jadi lampiran berkenaan dengan soal solat, soal sembahyang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengenai sembahyang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ni karangan Imam Malik, yang mana sesiapa memelihara sembahyang dan tetap mengerjakannya berarti ia memelihara akan agamanya, dan sebaliknya sesiapa yang mensia-siakannya, yakni mensia-siakan solat, maka dia lebih-lebih lagi akan mensia-siakan kewajipan-kewajipan agama yang lain. Jadi tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, orang yang jaga solat, orang yang tak jaga solat, orang yang mensia-siakan solat, apatah lagi dengan benda-benda perkara agama yang lain, lagilah dia akan mensia-siakannya. Jadi tuan-tuan, ini bermakna solat itu menjadi kayu pengukur, kayu pengukur kepada kehidupan seseorang. Berdasarkan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi tu, orang yang memelihara solat bermakna dia akan menjaga agamanya. Sebab apa? Dia menjaga perkara yang paling pokok, perkara yang paling utama. Dan sebaliknya, orang yang mensia-siakan perkara yang paling utama dalam agama, iaitu solat, apatah lagi benda-benda lain yang lebih kecil daripada solat, tentulah dia juga akan mensia-siakan kewajipan agama yang lain. Jadi sebenarnya solat itu adalah tiang agama, seperti mana yang Nabi sebut, as-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang agama dan semulia-mulia asas Islam yang 5, rukun Islam yang 5 itu semulia-mulia asas Islam yang 5 sesudah 2 kalimah syahadah. Jadi perkara yang paling utama rukun Islam ialah mengucap, dan yang kedua ialah mendirikan solat. Jadi ini perkara yang semulia-mulia asas dalam rukun Islam sesudah syahadah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kedudukan solat dalam agama ini menyamai kedudukan kepala pada tubuh badan seseorang. Jadi digambarkan, dikiaskan, solat itu dia umpama kepala dalam badan seorang manusia. Itu benda yang paling utama ialah kepala. Jadi oleh itu, sebagaimana seseorang yang tidak berkepala tidak akan hidup,
Orang yang tak ada kepala tak mungkin dia boleh hidup. Maka demikian juga tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Sebagaimana orang yang tak ada kepala dia tak boleh hidup, begitu juga orang Islam kalau dia tak solat, tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan solat ini. Demikianlah perbandingan para ulama meletakkan betapa pentingnya solat itu. Dalam kitab At-Tanwir, Sayyidi Ahmad bin Athaillah berkata, sembahyang amatlah besar kemuliaannya. Sembahyang itu amatlah besar kemuliaannya, dan keadaannya di sisi Allah Ta'ala amatlah berat. Solat ini besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar kemuliaan dan juga kedudukannya di sisi Allah. Kita lihatlah bagaimana Allah Ta'ala perintahkan ataupun turunkan perintah pensyariatan solat ini dengan Allah Ta'ala jemput Nabi. Pada malam Isra' dan Mi'raj itu Allah jemput Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Dijemput daripada daripada Baitullah Mekah, kemudian ke Baitul Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit pertama, kedua, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha semata-mata untuk menerima perintah solat. Ini satu-satunya perintah yang Allah Ta'ala beri direct kepada Nabi. Berbeza dengan perintah-perintah ataupun syariat-syariat yang lain, Allah Ta'ala turunkan melalui perantaraan Jibril AS ataupun melalui wahyu. Tapi solat ni direct, menunjukkan betapa besarnya, betapa mulianya solat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana itulah Allah Ta'ala berfirman, yang maksudnya sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan Rasulullah SAW pula ketika ditanya tentang amal yang semulia-mulianya apa dia, baginda pun bersabda, yang bermaksud semulia-mulia amal itu ialah sembahyang yang dikerjakan pada waktunya. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kepentingan solat ini kepada kita, kepada manusia, sebab dia mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi orang yang menjaga solat, dia akan menjaga dirinya, dia dapat menjaga agamanya. Orang yang meninggalkan solat, na'udzubillah, sebaliknya, dia tak mampu nak jaga agama, bahkan dia tak mampu nak jaga dirinya daripada perkara keji dan mungkar. Dan Nabi sendiri menyebut dalam hadis ni apa dia, semulia-mulia amalan, apa dia, solat yang dikerjakan pada waktunya. Dan baginda juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, orang yang mengerjakan sembahyang adalah dia bermunajat. Jadi kata Nabi, orang yang mengerjakan solat itu sebenarnya dia bermunajat, iaitu menghadap dan merayu kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita solat ni tuan-tuan, kita bermunajat, kita bermohon, kita merayu terhadap Allah Ta'ala. Jadi dia dua hala, bukannya kita bercakap dengan sesuatu yang tidak hidup, tetapi apa yang kita minta, apa yang kita doa, apa yang kita mohon itu sebenarnya kepada Tuhan kita, yang berada seumpama Allah Ta'ala itu di hadapan kita. Jadi itu dia punya simbolik kepada solat itu. Dan sabda Nabi SAW lagi, yang bermaksud sehampir-hampir seseorang hamba itu kepada Tuhannya adalah semasa dia sujud. Kata Nabi, orang yang paling hampir dengan Tuhannya ketika kita sujud. Jadi kedudukan dalam solat itu, iaitu ketika sujud adalah kedudukan kita yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Inilah peluang untuk kita nak bermohon, nak berdoa, nak minta apa-apa kebaikan, dijauhkan daripada segala kemudaratan. Lebih-lebih lagi sekarang ni tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan susah, musibah menimpa kita, bukan sahaja kita, bahkan seluruh dunia. Jadi kita perbanyakkan sujud kita kepada Allah Ta'ala. Tak cukup dengan semayang fardu, kita tambah dengan semayang-semayang sunat kita. Kemudian kita mohonlah di dalam sujud kita itu kepada Allah Ta'ala, sebab kita sentiasa berhajat. Sombong sungguh orang yang lemah itu bila mana dia tak nak bermohon, tidak minta sesuatu hajat daripada yang maha memberi, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ambil manfaat sujud itu, sebab kata Nabi, itulah waktu sedekat-dekat sehampir-hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Waktu sujud itu kita menghinakan diri kita, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga kita meletakkan wajah kita, sebab manusia ni anggota yang paling mulia bagi seorang manusia ialah wajah. Kita rasa bangga pun kat muka, kita rasa malu pun kat muka, kita rasa nak jumpa orang, nak kenal pun kat muka.
Jadi kat situlah maruah kita, kedudukan kita pada wajah kita. Tapi waktu sujud tuan-tuan, kita meletakkan wajah kita itu serendah-rendahnya. Tahap apa? Tahap lantai, tahap tapak kaki tuan-tuan. Dan kalau kita lihat bagaimana orang yang sujud tu tuan-tuan, dia punya ponggong dia lagi tinggi daripada muka. Kemaluannya pun lagi tinggi daripada muka. Sebab apa? Sebab kita nak merendahkan serendah-rendahnya kita punya maruah kita, kita punya wajah kita ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia. Jadi semakin kita menghina diri di hadapan Allah Taala, sebenarnya semakin kita mulia di sisi Allah. Jadi waktu sujud itu kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, maka kita mendapat kemuliaan dan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan itu antara waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi tuan-tuan, demikianlah kata Nabi, sehampir-hampir seseorang hamba itu kepada Tuhannya ialah semasa dia bersujud kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dapat disaksikan bahawa dalam sembahyang juga terhimpun berbagai-bagai jenis ibadah. Ini istimewanya ibadah solat tuan-tuan. Dalam solat itu sendiri berhimpun berbagai-bagai jenis ibadah yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya apa dia tuan-tuan? Di antaranya ialah ibadah yang terhimpun dalam solat itu seperti bersuci. Kita wajib bersuci. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, barulah kita sah solat kita itu. Kemudian berdiam diri. Berdiam diri ini juga antara perbuatan yang baik, seperti mana Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hari akhirat, maka hendaklah dia berkata sesuatu yang baik ataupun dia diam. Jadi diam ini adalah satu perkara yang baik sekiranya itu mampu mencegah kita daripada melakukan dosa. Baik. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, di dalam solat juga ada ibadahnya seperti menghadap ke arah kiblat. Jadi kita menghadapkan wajah kita, dada kita ke arah kiblat juga merupakan salah satu daripada ibadah-ibadah yang dituntut, yang disuruh. Kemudian membaca doa, seperti doa iftitah dan macam-macam lagi doa yang kita baca dalam solat. Membaca Al-Quran, berdiri rukuk, sujud, bertasbih di dalam rukuk dan sujud, kemudian berdoa dalam masjid, dalam sujud dan lain-lain lagi, yang mana semua ini merupakan himpunan-himpunan ibadah yang berbilang-bilang, kerana zikir sahaja adalah doa, dan bacaan Al-Quran sahaja adalah ibadat. Demikian juga halnya dengan tasbih, doa, rukuk, sujud, dan tiap-tiap satunya itu adalah menjadi ibadah. Jadi solat itu adalah himpunan ibadah-ibadah, beberapa ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala suka, yang mana kita boleh buat doa itu di luar solat, kita boleh zikir di luar solat, kita boleh sujud bila mana kita dapat satu nikmat, kita sujud syukur. Tapi dalam solat kita himpunkan, Allah himpunkan semua itu dalam satu ibadah yang namanya solat. Demikianlah kata Athaillah dalam kitabnya At-Tanwir. Jadi inilah keistimewaan solat berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia adalah himpunan, beberapa ibadah-ibadah yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain. Ini keistimewaan dan pengkhususan solat. Seterusnya, perintah-perintah mengenai solat, memeliharanya dan keadaannya menjadi sifat dan syiar orang-orang yang beriman. Ini solat yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya mendirikan solat dan memeliharanya, iaitu memeliharanya itu mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan, dan menjaga keadaannya menjadi sifat dan juga syiar. Jadi orang yang jaga solat, orang yang mendirikan solat, dia menjadi syiar kepada orang-orang yang beriman, sebagai suatu mercu tanda bagi orang yang beriman. Banyak sekali diterangkan di dalam Al-Quran. Di antaranya seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, yang bermaksud peliharakanlah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Peliharalah kamu segala sembahyang fardu, dengan kita kerjakan secara tetap dan sempurna. Tetap ni maksudnya kita tak miss, istiqamah, dan sempurna, dan kita buat dengan sempurna pada waktunya, di dalam waktunya itu. Khususnya sembahyang
al-wusta. Apa itu sembahyang wusta? Sebagian ulama menafsirkan ialah sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah Ta'ala di dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Allah Ta'ala perintahkan kita berdiri ni sebagai tanda ketaatan kita, bukan terpaksa, bukan nak menunjuk ataupun riak kepada selain daripada Allah Ta'ala, tetapi sebagai tanda ketaatan kita serta khusyuk. Khusyuk ni apa dia? Fokus hati kita kepada Allah Ta'ala. Kita menumpukan sepenuh hati kita, solat kita itu untuk Allah Ta'ala, semata-mata untuk Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala perintahkan. Diri untuk solat tu untuk apa? Untuk taat dan khusyuk. Itu pentingnya solat itu. Dan lagi Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 33, yang bermaksud hendaklah kamu sentiasa rujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kamu kepadanya, dan kerjakanlah sembahyang dengan betul dan sempurna, dan janganlah kamu menjadi daripada mana-mana golongan orang-orang musyrik. Na'udzubillah. Allah Ta'ala suruh apa? Kita sentiasa rujuk kembali kepada Allah. Kalau terbuat salah tu, taubat balik, patah balik, U-turn balik. Terbuat silap, kita manusia biasa memang tidak sunyi daripada melakukan salah dan silap, tapi kena sentiasa balik, perbaiki balik, kembali balik kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan kembali ketaatan, amal-amal bakti, dan bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala. Takutlah kita kepada Allah Ta'ala, dan kerjakanlah, kata Allah Ta'ala, kerjakanlah solat dengan betul dan sempurna. Jadi bagaimana nak solat dengan betul dan sempurna? Tidak lain dan tidak bukan melalui ilmu. Ini kita kena mengaji, wajib. Wajib kita mengaji ilmu berkaitan dengan solat. Jadi hukumnya fardu ain, berdosa orang yang tak mengaji. Bermula daripada mengaji akidah. Sebab solat fiqhnya itu, tapi kalau akidahnya rosak, niatnya itu bukan kerana Allah Ta'ala, ataupun dia menduakan, mensyirikkan Allah Ta'ala dalam solatnya itu, rosak juga ibadahnya. Jadi bermula dengan ilmu akidah, dia kena betul. Dia kena belajar, dia kena mempelajari, mendalami ilmu akidah, supaya dia dapat mentauhidkan Allah Ta'ala dengan erti kata yang sebenar. Kemudian dia melakukan ibadah solat dengan sempurna. Ini belajar fiqh. Kemudian tasawuf, untuk menjaga hati itu, kekhusyukan semata-mata untuk Allah Ta'ala. Jadi semua ni perlu dipelajari sebagai hukumnya fardu ain. Barulah kita dapat kesempurnaan dalam solat. Seperti mana Allah Ta'ala memerintahkan, kerjakanlah sembahyang dengan betul dan sempurna. Bukan sekadar kerjakan solat, bukan sekadar solat ikut orang tanpa ada ilmu, solat yang tidak sah, tak. Tapi Allah suruh, Allah perintahkan supaya solatlah kamu dengan betul dan sempurna. Dan janganlah kamu menjadi daripada mana-mana golongan orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Kadang orang solat, dalam solat itu dia boleh mensyirikkan Allah Ta'ala bagaimana? Seperti mana dia riak. Dia sembahyang untuk menunjuk kepada manusia, sedangkan sembahyang itu untuk kita persembahkan kepada Allah, tetapi dipersembahkan kepada makhluk, ataupun dua dalam satu. Untuk Allah pun dia, untuk makhluk pun dia. Hak ni juga menyekutukan, mensyirikkan Allah Ta'ala di dalam solatnya. Itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, riak itu adalah salah satu daripada cabang syirik khafi. Jadi kita perlu bimbang, risau amalan-amalan kita ni rosak dengan perasaan riak, dan di situ ada unsur-unsur syirik yang tersembunyi. Wa'alaikumsalam. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Apa dia? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang berjaya itu? Iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Nak dapatkan khusyuk ni tuan-tuan, dia perlu ada ilmu dan latihan. Dia bukan sekali kita ada ilmu sembahyang terus khusyuk, payah. Kita kena buat secara istiqamah. Kena ada ilmu, kemudian kita kena latih, supaya kita dapat menyempurnakan, kita dapat memfokuskan hati kita ni dalam sembahyang itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, dan ingat Allah Ta'ala. Di samping bacaan-bacaan yang kita baca itu, kita kena faham, kita kena menghayati. Demikianlah kata Allah Ta'ala, orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya, siapa dia? Orang yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi orang yang sembahyang tak khusyuk, dia belum berjaya. Bagaimana kita solat kita kena reflect balik, kita kena muhasabah balik. Adakah kita ni termasuk dalam yang Allah Ta'ala sebut orang yang sembahyang khusyuk? Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena jadi orang yang sembahyang khusyuk. Inilah kejayaan, ukuran kejayaan yang pertama Allah Ta'ala sebut.
Kan orang yang semayang dalam keadaan khusyuk itulah orang yang berjaya, yang Allah Ta'ala iktiraf. Kemudian seterusnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah Ta'ala itu adalah lebih besar faedahnya dan kesannya kepada kita, kepada diri kita, kepada hati kita. Jadi tuan-tuan, Allah memberi jaminan solat akan mencegah diri seseorang itu daripada perkara keji dan munkar. Hari ini kita lihat ramai yang solat tapi masih lagi melakukan keji dan munkar. Jadi adakah tak betul Allah Ta'ala sebut ni? Kita kena teliti balik. Bagaimana solat dia? Adakah solat orang itu seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan tadi? Solat orang yang khusyuk, solat yang betul dan sempurna. Jadi kita kena lihat kualiti solat. Bagaimana kita sentiasa memperbaiki urusan dunia kita ni. Kita upgrade. Kalau kita handphone pun kita kena upgrade. Setiap aplikasi tu ada tempoh-tempoh kita kena update. Kita kena update dia punya perisian dia itu. Apatah lagi berkaitan dengan agama kita, amal ibadah kita, kita kena update ilmu kita ni, biar selari dengan umur kita. Jangan ilmu sekolah rendah kita belajar tentang solat, kita guna sampailah umur 60 tahun. Kita kena tambah, kita kena mengaji, kita kena rajin untuk mencari ilmu supaya kita dapat menyempurnakan amal ibadah kita, khususnya solat. Allah Ta'ala kata apa? Solat yang sempurna, solat yang Allah Ta'ala terima ini, dia mampu menjadi pencegah daripada seseorang itu melakukan perkara yang jahat, yang keji dan munkar. Jadi inilah cara untuk kita didik diri kita, ahli keluarga kita, didik melalui solat. Kita tak mampu nak jaga anak kita 24 jam tuan-tuan. Takkan kita nak letak CCTV kat rumah, mungkin boleh letak CCTV kat luar rumah, dekat tempat kerja, kat sekolah, dekat universiti. Bagaimana dengan kawan-kawan dia? Jadi kita tak mampu nak jaga 24 jam ahli keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita ini, melainkan dengan cara kita jaga mereka melalui solat. Kita didik mereka ni untuk solat dengan sempurna. Mudah-mudahan seperti mana yang Allah Ta'ala bagi jaminan, inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan Allah jaga mereka itu melalui solat mereka yang sempurna itu. Jadi solat itu menjadi pendinding, pencegah daripada mereka melakukan perkara keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah Ta'ala itu lebih besar faedah dan kesannya kepada kita. Dan ulama juga mengatakan, sebagian ulama mengatakan zikrullah yang paling besar, yang paling utama ialah solat itu sendiri. Sebab solat itulah tanda kita zikrullah, tanda kita ingat Allah Ta'ala, dan mengingat Allah Ta'ala itu lebih besar faedahnya daripada segala benda yang lain. Kesannya itu kepada diri kita, kehidupan kita, hati kita, dan kehidupan kita di akhirat nanti juga memberi kesan dan faedah. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Allah Ta'ala sebut apa dia? Sesungguhnya. Maksudnya sungguh-sungguh. Allah Ta'ala kata sungguh-sungguh aku telah tetapkan, aku telah wajibkan solat itu ke atas orang yang beriman. Jadi kita mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, kita kena sahut. Allah wajibkan, jadi kita kena buat. Kita kena laksanakan yang tertentu waktu-waktunya, dan waktunya juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini satu kewajipan. Sembahyang yang 5 waktu ini yang dikerjakan sehari semalam tidak boleh sama sekali bagi seseorang yang mengakui dirinya Islam dan menghitung dirinya dalam golongan umat Islam meninggalkan walau satu waktu pun. Jadi sekiranya dia mengaku Islam, dia mengaku beriman, sehari semalam dia tak boleh sembahyang 4 rakaat saja. Dia kata okey lah tu 4 tu dah kira banyak lah, 4 per 5. Dia kata kalau peksa pun tak dapat A, B pun okey dah. Itu kalau dalam exam lah tuan-tuan. Tapi kalau dalam ibadah solat ni tuan-tuan, sembahyang 5 waktu wajib dilaksanakan. 5 waktu, 5 kali sehari semalam tu. Kalau kita mengaku ataupun kita menghitung diri kita ni daripada golongan orang-orang Muslim yang beriman, maka tidak boleh meninggalkan walau satu waktu pun dalam segala apa keadaan. Apa juga keadaan, sakit ke, mudarat ke, selagi mana dia masih sempurna akalnya.
Kalau tak nak sembahyang boleh tuan-tuan, boleh. Macam mana caranya? Syaratnya kena jadi gila. Kena jadi gila, hilang akal. Tak ada akal barulah tak wajib solat. Tapi selagi mana dia ada akal yang sempurna, masih lagi waras, sakit macam mana pun, uzur macam mana pun tuan-tuan, dia tetap wajib solat. Sekalipun sakitnya sakit yang tenat, hampir nak mati dah, solatlah sebagaimana yang dia mampu. Kalau dia tidak dapat berdiri sembahyang kerana uzur, dia boleh sembahyang duduk. Kalau tak mampu nak sembahyang duduk, dia boleh sembahyang berbaring ataupun dengan mengiring ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri berdasarkan kemampuan dia, atau sembahyang dengan keadaan terlentang. Ini dah disebut dalam fiqh. Kalau tak mampu juga sembahyang dengan isyarat mata. Tak mampu juga dengan isyarat mata, dia kita kata stroke, mata pun tak boleh gerak, kelopak pun tak boleh nak gerak, sembahyanglah dengan isyarat hati. Sembahyang dengan hati. Kalau tak boleh juga sembahyang dengan hati, lebih baik mati tuan-tuan, kita sembahyangkan dia. Hanya demikianlah. Tak ada alasan, selagi mana akalnya itu waras, dia wajib sembahyang. Walau macam mana pun keadaan tenatnya itu, darurat macam mana pun, hatta tak ada wuduk ke, dia tetap wajib sembahyang dalam waktunya itu, sekadar yang dia mampu. Cuma adalah hukum, kalau sembahyang yang tak sempurna, tak sah, dia kena qada. Macam orang yang sembahyang menghormati waktu, tak ada wuduk, tak ada tayamum, tak mampu, sembahyang juga untuk menghormati waktu di dalam waktunya itu, kemudian dia wajib ganti. Jadi dia telah melaksanakan sekadar mana yang dia mampu, walaupun tak sempurna, cuma dia wajib qada selepas daripada itu. Jadi tuan-tuan, demikianlah keutamaan solat itu. Perlu dilakukan 5 kali sehari semalam di dalam waktunya. Kecuali lah kalau dia lupa, dia lupa ke dia tertidur, dia tak ingat, iaitu perkara yang di luar daripada kemampuan akalnya itu. Jadi yang itu ma'fu anhu, dimaafkan. Dan orang yang gila tuan-tuan, kadang ada orang jenis gila, sehari sihat, 2 hari gila, 3 hari sihat, 4 hari gila, 5 hari sihat, 6 hari gila. Dia on off. Jadi bagaimana solatnya itu? Adakah waktu dia gila itu dia kena solat, ataupun dia kena qada balik waktu dia sihat? Kalau kita lihat dalam perbahasan ini, para ulama mengatakan waktu dia gila itu dia tidak mukallaf, maka dia tidak perlu qada. Dia tidak perlu qada, kecuali hari yang dia sihat tu dia mukallaf, maka dia kena sembahyang. Waktu hari sihat dia wajib solat. Waktu ubat habis dia tak sihat dah, datang penyakit gilanya, mentalnya itu, maka ketika itu dia tidaklah wajib solat, dan dia tidak wajib qada sebab dia tidak mukallaf pada waktu tersebut. Tapi waktu yang dia sihat dia wajib. Tidak ada tidak ada alasan untuk dia meninggalkan solat dalam keadaan akalnya itu masih sempurna, walaupun fizikalnya tak mampu. Di dalam Al-Quran diberi amaran mengenai orang yang mencuaikan sembahyang. Tentang ini Allah Ta'ala telah berfirman, yang bermaksud surah surah Maryam ayat 59 hingga 60, yang bermaksud kemudian mereka yang taat digantikan dengan keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka ini akan menghadapi azab di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala sebut apa dia? Kemudian mereka yang taat itu diganti oleh keturunan-keturunan mereka yang cuai dalam menunaikan sembahyang, serta mereka ni menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Ini berlaku tuan-tuan sepanjang sejarah manusia. Allah hantar Nabi, Nabi dakwah, umatnya okey baik. Kemudian Nabi tu wafat, umatnya makin rosak balik. Keturunan Nabi tu sendiri pun rosak balik. Allah hantar Nabi yang baru, kemudian mereka bertaubat, mereka dibimbing baik. Wafat Nabi itu, begitulah keadaan sejarah manusia itu. Jadi kerana itu Allah Ta'ala hantar sekalian banyak Nabi dan Rasul untuk membetulkan kembali manusia ini. Bila mana ditinggalkan seketika, mereka ni semakin merosak. Kemudian dibetulkan balik ataupun diberi musibah, diberi bala, mereka bertaubat, okey, lama kelamaan buat balik. Demikianlah keadaan manusia, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Jadi kita kena ambil iktibar tuan-tuan, jangan kita termasuk dalam golongan yang seperti mana disebutkan Allah Ta'ala ini. Sentiasalah jadikan Quran itu sebagai panduan kita.
Dalam huraian ayat ini Ibnu Abbas berkata seperti yang disebutkan oleh Asy-Syamsu Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, bahawa mencuaikan sembahyang yang tersebut di dalam ayat ini bukanlah maknanya mereka yang meninggalkan solat sama sekali. Bukan saja orang yang tinggalkan solat. Maksud mencuaikan solat ni bukanlah orang yang semata-mata meninggalkan solat, bahkan maksudnya ialah mereka yang mentakhirkan, mereka yang melewat-lewatkan, melengah-lengahkan sembahyang sehingga keluar daripada waktunya. Sembahyang di luar waktu, itu termasuk juga mensia-siakan, mencuaikan solat itu. Hal ini telah dijelaskan oleh Sa'id Al-Musayyib dengan menyatakan bahawa maksudnya orang itu tidak sembahyang zuhur melainkan setelah masuk waktu asar. Sembahyang zuhur dalam waktu asar, dan begitulah seterusnya. Sembahyang maghrib dalam waktu isyak, sembahyang isyak dalam waktu subuh, sembahyang subuh dalam waktu duha, dan demikianlah seterusnya. Maka sesiapa yang mati dalam keadaan yang demikian dan dia tidak bertaubat, maka balasan yang ditetapkan baginya ialah azab siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita terhindar, kecuali kalau kita tertidur, terlupa, tak sedar. Itu pun ada perbahasan ulama. Orang yang tertidur tu bagaimana keadaan tidurnya tu. Kalau dia dah terjaga, waktu solat, kemudian dia tidur balik, tidur terus, kemudian dia bangun dah luar daripada waktu, yang itu pun dikira berdosa, sebab dia berjaga dalam waktu itu, cuma dia tidur balik. Kecuali kalau dia tidur daripada waktu malam terus, lajak tidur sampai waktu duha, sampai tengah hari ke, sebab sakit ke, makan ubat ke, iaitu mudah-mudahan ma'fu anhu, Allah Ta'ala maafkan sebab di luar daripada kemampuan dia. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang ahli sembahyang. Wailul lil musallin, celakalah orang yang solat ni, ahli solat. Allazina hum an salatihim sahun, yang keadaan mereka ini lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Dia bukan tak sembahyang, tapi dia tidak menyempurnakan sembahyangnya. Sebab apa? Sebab lalai. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Yakni yang lalai daripada mengerjakan pada waktunya. Banyak ulama menafsirkan maksud lalai di sini ialah lalai dalam mengerjakan pada waktunya, sehingga terkeluar daripada waktu. Lalu dijanjikan kepada mereka ini dengan balasan yang seburuk-buruknya di dalam neraka Allah Ta'ala. Dia bukan tak solat, dia solat tetapi lewat sehingga keluar daripada waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kecualilah mereka itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kecuali orang yang bersifat demikian segera bertaubat dan menyesal terhadap perbuatannya itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat mereka itu dan mengampunkan kesilapan dan dosa itu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, kita ambil sampai sini, ini yang terakhir daripada dalil Al-Quran berkenaan dengan solat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, termasuklah solat dan perintah-perintah yang lain. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, apa dia? Yang dilalaikan dengan urusan harta benda dan anak pinaknya, maka mereka itulah orang yang rugi. Di sisi Allah Ta'ala, akhirat lagi rugi, terlalu rugi. Sebab apa? Sebab dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi menurut sebahagian daripada ahli tafsir, mengingati Allah Ta'ala di sini ialah sembahyang 5 waktu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa dia? Wala auladukum an zikrillah, la tulhikum amwalukum wala auladukum, an zikrillah, daripada mengingati Allah Ta'ala di sini ialah menunaikan solat 5 waktu. Maka sesiapa yang mencuaikan solat kerana dilalaikan oleh urusan dunia dia, seperti mencari harta benda ataupun urusan nak uruskan anak-anak keluarganya itu, sehingga dia tak solat,
tak solat langsung, ataupun sehingga dia solat di luar daripada waktu. Jadi inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi dia dilalaikan dengan urusan dunianya itu, menjadilah dia daripada orang-orang yang sangat rugi, serugi-ruginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ini yang banyak berlaku tuan-tuan. Ramai yang tak solat, yang lewat solat ataupun solat di luar daripada waktu. Alasannya apa? Alasannya kerja, mencari duit, mencari harta benda, urusan, nak uruskan rumah tangga, anak-anak, isteri, sehingga dia tak solat tuan-tuan. Ni tak kena, ni tak kena, salah caranya ini. Jadi Allah Ta'ala tegur. Inilah yang kebanyakan manusia lakukan. Mudah-mudahan kita terselamat daripada terjebak daripada perlakuan seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita menjaga solat 5 waktu ini dengan sesempurna yang mungkin. Pelajarilah semampu yang mungkin untuk kita menyempurnakan solat dan jaga waktunya itu. Sebaik-baik solat ialah di awal waktu. Kecuali lah kalau ada urusan-urusan yang perlu dibereskan, yang melibatkan nyawa ke, yang melibatkan perkara-perkara yang darurat ke, tak apalah. Hatta menuntut ilmu juga dibenarkan lewatkan solat. Seperti mana kita kuliah maghrib ke, kuliah isyak lah biasanya. Lepas maghrib kita kuliah isyak, lewat sikit tak apa. Ada pengajian ilmu, kuliah zuhur ke, waktu-waktu yang panjang ni memang ada kelonggaran untuk kita. Solatnya itu bukanlah betul-betul di awal waktu, itu ada keharusannya itu. Tapi waktu-waktu yang pendek kita kena jaga tuan-tuan. Maghribnya, subuhnya, asarnya itu, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, dan kita dapat ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan di akhirat nanti atas kesungguhan dan ketaatan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.